Jadi sebelum ni kita dah lihat ada jenama peranti seperti Asus telah melancarkan ROG Phone 5 iaitu peranti pintar gaming mereka yang sangat-sangat berkuasa. Dan pada hari ini bersama saya ialah sebuah lagi peranti gaming keluaran Black Shark pula iaitu Black Shark 4. Jadi jika anda mengikuti Amans, sebelum ni kami ada melaporkan bahawa Black Shark 4 ini ada dua variasi iaitu Black Shark 4 biasa dan juga Black Shark 4 Pro. Jadi dengan Black Shark 4 ini boleh saya katakan ia peranti di bawah tangga ke bawah sedikit berbanding dengan Black Shark 4 Pro, tetapi dari segi spesifikasi dalaman selain daripada CPU dan juga kamera, spesifikasi dalamannya lebih kurang sama sahaja di antara kedua-dua telefon ini. Seperti misal katanya, panel paparan ini menggunakan panel OLED 6.67 inci. Ia dikuasakan chip pemprosesan Qualcomm Snapdragon 870, hadir dengan memori sebanyak 12GB dan juga storan dalaman sebesar 256GB. Jadi dari segi rekaan standard, kita boleh tengok dia Black Shark 4 sekarang ni dah lebih minimalis sedikit juga berbanding apabila kita lihat dengan Black Shark 3 sebelum ini. Di bahagian belakangnya tak salah ni kaca dan juga mempunyai kamera 3 lensa, iaitu kamera utamanya ialah kamera 48MP dan juga digabungkan dengan kamera 8 dan juga 5MP. Dari segi antara muka, jika di bahagian depannya kita dapat lihat bahawa ia menggunakan Joy UI 12 yang berdasarkan sistem operasi Android 11. Dan apa yang membuatkan Black Shark ini unik berbanding dengan phone-phone lain, tak kisah bandingkan dengan ROG Phone, Razer Phone dan sebagainya, ialah ia mempunyai shoulder button bahagian kiri dan kanan jika dalam mode mendata macam ni yang boleh diaktifkan secara manual. So jadi berbanding dengan Black Shark 3 sebelum ni yang di mana dia punya activation dia adalah secara otomatik. Jika anda membuka permua, anda boleh membuka butang-butang ini secara manual menggunakan dua butang slider fizikal di bahagian atas dan bawah ni. Jika anda lihat di sini, ia juga bukan sahaja boleh digunakan sebagai cara untuk memudahkan pengalaman permainan anda, tetapi juga boleh digunakan sebagai butang shortcut di kedua-dua belah ini. Jadi jika diaktifkannya secara default, apabila dia buka, bahagian bawah ini ialah mode satu tangan, anda boleh lihat, dan juga di bahagian atasnya pula dia akan ambil screenshot skrin paparan anda. Dan anda tekan butang, dia akan automatik ambil screenshot. Menarik lagi ialah butang shoulder button ni boleh diubah suai untuk membenarkan anda menggunakan pelbagai lagi jenis shortcut bergantung kepada keperluan anda melalui fungsi master button. Jadi nak mengakses dia senang saja, anda hanya perlu masuk ke menu tetapan, search master button dan anda akan menjumpainya bila anda aktifkan butang shoulder button ni. Akan ada UI di bahagian paparan di bahagian bawah butang tersebut, dan di mana anda boleh mengubah suai sebarang jenis tetapan yang anda nak lah, bergantung kepada apa yang available at the time. Jadi satu lagi fungsi yang menarik pada Black Shark ini ialah Shark Space, iaitu antara muka gaming yang saya katakan khusus pada Black Shark. Jadi jika sebelum ini Shark Space ini hanya boleh diakses menggunakan butang fizikal, Shark Space sekarang ni anda boleh akses menggunakan ikon Shark Space. Dia dah buang butang fizikalnya, jadi melalui ini anda boleh activate Shark Space. Dia akan list down semua game-game yang anda dah install pada peranti ini, dan jika anda buka pada menu sebelah dia, kotak dia, anda juga boleh mengakses sejumlah aksesori Black Shark yang telah pun dilancarkan sebelum ini melalui Black Shark 3. Jadi the other good thing about this, jika anda upgrade daripada Black Shark 3 kepada Black Shark 4, aksesori gaming yang telah pun hadir sebelum ni, iaitu seperti gamepad dia punya gaming keyboard, shark cooler dan sebagainya, semua masih boleh digunakan pada Black Shark 4 ini. Benda yang saya agak tak suka sebenarnya ialah untuk keluar daripada Shark Space ini, anda tak boleh buka swipe tetapan menu dia. Anda perlulah belah bahagian kanan ni, anda kena tekan bawah untuk satu saat dan kemudian ni dia akan tutup secara automatik sendirilah. Itu bagi saya tak tahu kenapa Black Shark tak memudahkan lagi proses untuk keluar daripada aplikasi tersebut. Pasal saya sendiri pun macam tercari-cari juga macam mana nak keluar daripada aplikasi tersebut apabila saya dah habis menggunakan aplikasi tersebut lah. Jadi selain daripada peranti Black Shark 4 ni sahaja, dalam kotak ni juga sebenarnya ada satu benda yang agak menarik, di mana Black Shark 4 ni selain daripada hadir dengan sebuah casing plastik, ia juga hadir dengan pengecas gun charger 120W menggunakan sistem USB Type A. Sebenarnya anda lihat di sini ada 120W, dan menurut Black Shark mereka mengatakan bahawa menggunakan pengecasan ini anda boleh mengecas peranti Black Shark ini daripada 0 ke 100% dalam masa sekitar 15 saat. So 120 watts in 15 minutes. Bateri dalamannya ialah sebesar 4500 watt per hour. Menariknya, walaupun tidak seperti ROG Phone 5 di mana anda boleh melewah jam nak overclock
peranti ini, tapi pada pendapat saya ciri overclocking pada sebuah phone ni sedikit overrated. Saya tak tahu kenapa ada feature, ramai pengguna yang akan nak guna feature overclocking tersebut. Tapi kita boleh lihat juga sebelum ni kami ada melaporkan bahawa peranti Black Shark 4 ini tidak kira model mana yang anda dapatkan, harganya hadir pada harga yang boleh saya katakan agak mampu milik. Malah Black Shark 4 ini yang hanya hadir dalam satu spesifikasi, iaitu Qualcomm Snapdragon 870, 12GB RAM dan juga 256GB storage, hadir dengan harga bawah RM2,000. Ini masih lagi early days pasal ini hanyalah pandang pertama pendapat saya mengenai peranti Black Shark 4 ini. Tapi bagi saya, untuk phone yang macam ni, yang kualitinya sebegini dan juga aksesori dan juga benda yang disertakan bersama-sama dalam kotak ini, pada harga bawah RM2,000, bagi saya ini boleh saya katakan, termasuk juga dengan ciri-ciri macam shoulder button ni, bagi saya ini adalah peranti yang mungkin paling berbaloi yang akan tiba di pasaran kelak. Walaupun begitu, tanda harganya Black Shark masih lagi belum mengumumkan berapakah harganya. Black Shark Malaysia sendiri mengatakan bahawa peranti ini akan tiba di pasaran tempatan tidak lama lagi. Saya akan mengambil masa beberapa hari untuk menguji sendiri phone ini, tapi based on saya punya first impressions menggunakan phone ini, saya sangat sukakannya. Dan khususnya jika benar peranti ini hadir dengan tanda harga bawah RM2,000, boleh saya katakan peranti-peranti lain yang akan hadir ataupun sudah pun hadir di pasaran tempatan, rata-ratanya pasti akan terkejar-kejar untuk menandingi value proposition yang hadir pada phone ini. Jadi sekian saja pandang pertama saya mengenai phone peranti gaming Black Shark terbaru, iaitu Black Shark 4 ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majulah Teknologi untuk Negara.